Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Asrul Effendi Hassan dan terima kasih kerana masih lagi sudi melayari channel Asrul Effendi Hassan. Okey. Pada kali ini saya akan membicarakan tajuk hubungan Islam dengan sains dan teknologi. Okey. Hubungan antara Islam dengan sains dan teknologi adalah ibarat isi dan kuku, tidak dapat dipisahkan kerana sama-sama mempunyai peranan dan sumbangan yang penting dalam membina tamadun manusia. Sains dan teknologi membawa kepada kemajuan, kemudahan dan keselesaan, manakala Islam pula memimpin manusia ke arah kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Okey. Sains wujud daripada perasaan ingin tahu manusia terhadap alam sekelilingnya, dan sains juga merupakan salah satu cabang utama ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keimanan kita. Sungguh pun Islam telah memberikan garis kasar terhadap kaedah dan juga jawapan kepada banyak persoalan sains, namun ianya ternyata masih memerlukan pengkajian yang mendalam untuk membuktikan kebenarannya. Atas sebab inilah maka Islam sangat menuntut umatnya mencari mengembang dan menguasai ilmu pengetahuan. Sejarah telah membuktikan bahawa suatu masa dahulu umat Islam adalah umat yang sangat dihormati kerana ilmu pengetahuan, kerana ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Nama-nama seperti semua masih ingat dengan nama Ibn Sina, Ibn Rushd, kemudian Al-Khawarizmi, Al-Biruni, sekadar menyebut beberapa nama yang terlintas di dalam pemikiran saya, adalah di antara tokoh-tokoh yang tidak asing lagi sama ada di dunia timur maupun di sebelah barat. Penghormatan yang diterima ini adalah melalui pencapaian mereka di bidang sains dan teknologi serta pegangan yang kukuh terhadap Al-Quran dan hadis. Sungguh pun umat Islam telah menunjukkan kehebatan yang tiada tandingnya pada masa lampau. Namun malangnya kini suasana yang wujud adalah sangat-sangat jauh berbeza. Umat Islam sekarang tidak lagi menguasai bidang sains dan teknologi. Sebaliknya ilmu tersebut telah berpindah dan dikuasai oleh masyarakat barat dan timur jauh. Apa yang lebih malang lagi ialah bila mana umat Islam itu sendiri sudah hilang identiti Islamnya dan tidak lagi dihormati. Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada baginda junjungan Nabi Muhammad SAW adalah lengkap dan sempurna serta sesuai dengan fitrah kejadian manusia. Sementara kejadian manusia yang serba indah ini pula dihiasi dengan anugerah akal oleh Allah kepada manusia untuk berfikir. Oleh itu peranan akal yang telah dianugerahkan ini sangat-sangatlah besar. Ianya bukan saja dapat digunakan untuk kepentingan mencari ilmu, tetapi juga untuk melihat kebenarannya. Dengan sebab itulah Islam sangat menggalakkan umatnya untuk menggunakan akal demi untuk mencari kebenaran. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang diakhiri dengan Allah Subhanahu Taala bertanya kepada manusia seperti, tidakkah kamu menggunakan akal dan tidakkah kamu memikirkan? Okey. Islam telah menetapkan bahawa setiap perkara itu adalah tertakluk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi, dan tidak terkecuali juga ilmu sains dan teknologi. Oleh itu
ilmu sains dan teknologi yang diterima oleh Islam adalah ilmu yang dipimpin dan disuluh oleh nur ilahi, kerana hanya dengan itu ilmu tersebut tidak akan bersifat menindas dan menganiayai makhluk lain. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu sendiri sudah terkandung ilmu sains dan teknologi yang hanya menunggu untuk dikaji dan dikembangkan oleh mereka yang memahami dan mengamalkannya. Setiap ayat yang terkandung di dalamnya mempunyai maksud dan makna yang tertentu yang perlu digali, perlu diteliti dan perlu direnungi. Sebab itulah Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang terbesar dan terpenting. Jika tidak, mutiara Al-Quran itu tidak akan menyerlah dan memancarkan cahayanya untuk menyinari kehidupan umat manusia itu sendiri. Berdasar kepada hakikat inilah, maka umat Islam hanya perlu mengambil manfaat daripadanya dengan menggunakan akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah untuk menjalankan pengkajian yang bersifat empirikal dan berbentuk saintifik. Namun sekiranya ini dapat dilaksanakan, maka tidak syak lagi zaman kegemilangan Islam dapat dikembalikan dan Islam sekali lagi akan menjadi sumber inspirasi kepada kemajuan tamadun dan kekuatan ummah. Ilmu sains dan teknologi tanpa Islam adalah sama seperti sebilah pedang di tangan seseorang yang mabuk ataupun cahaya api di tangan seorang pencuri yang mungkin dia mencuri barang-barang yang terbaik. Atas sebab inilah pemisahan antara Islam dengan sains dan teknologi hanya akan membawa kepada kemusnahan, kerana mereka yang menguasai ilmu tanpa pimpinan agama akan dipimpin oleh nafsu semata-mata. Mereka akan dipimpin oleh nafsu haloba. Oleh itu, peranan agama adalah sangat penting dalam memastikan segala ilmu, termasuk ilmu sains dan teknologi, tidak disalahgunakan untuk kepentingan individu ataupun golongan tertentu. Senario dunia masa kini juga seolah-olah menuntut umat Islam untuk kembali menguasai ilmu sains dan teknologi sebagai saluran untuk mencapai kemajuan dan pemodenan. Kedatangan sains ataupun ilmu adalah anugerah yang tidak terhingga, kerana pertama, dapat membantu manusia menjawab segala persoalan dan permasalahan manusia. Yang keduanya, ianya mengukuhkan keimanan manusia itu sendiri, menguatkan akidah serta meneguhkan kepercayaan dengan pembuktian melalui uji kaji dan eksperimen. Dan yang ketiga, merupakan suatu aset pelaburan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang di dunia untuk kepentingan di akhirat kelak. Sebagai umat Islam yang bijak, agama itu tidak seharusnya dilihat hanya sebagai ibadah di tikar sembahyang saja, tapi ianya perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas dan menyeluruh. Hubungan manusia bukan hanyalah terhad dengan Allah saja, tetapi juga hubungan sesama manusia yang lain dan alam sekeliling. Oleh itu tanggungjawab ini perlulah disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Kerana Islam bukanlah hanya sekadar slogan untuk dilaungkan, tetapi menuntut supaya dilaksanakan. Agama tanpa sokongan sains dan teknologi akan mudah pincang dan meletakkan umatnya dalam keadaan serba lemah dan kekurangan. Oleh itu, marilah sama-sama kita umat Islam menjadikan diri kita seorang Muslim yang berilmu dan bertakwa. Gabungan antara ilmu, iman dan takwa serta akhlak yang mulia adalah faktor utama yang akan memungkinkan Islam kembali diterima sebagai agama yang universal dan progresif. Untuk itu sahaja penerangan ataupun tajuk
bicara saya pada kali ini, iaitu peranan dan hubungan Islam dalam sains dan teknologi. Harap kepada semua yang mengikuti pembelajaran saya pada kali ini, dan untuk viewer-viewer yang baru, jangan lupa like, komen serta subscribe channel saya Asrul Effendi Hasan. Itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.